Ramai menunggu ketibaan Datuk Sri Panglima Anwar Ibrahim, yaitu Perdana Menteri Malaysia, untuk meresmikan hidroelektrik yang disambung ke Sungai Ulu Padas dan kepada Lubuk Mancaam. Ulu Padas ini mempunyai lubuk Mancaam, itulah disambung hidroelektrik ke Mancaam. Mancaam ini ada sejarahnya. Parking sudah penuh. Di sepanjang jalan sudah penuh parking. Rumah tuan tanah punya dibuat dekat laluan hidroelektrik menghara ke Ulu Padas di Lubuk Uluyam, di Lubuk Mancaam. Ini adalah semua gara-gara yang untuk dijual untuk peresmian Datuk Sri Panglima Anwar Ibrahim. Ya, ada sepanjang jalan ini. Di sini ada langsat, rambutan, semua ada. Nah, di situ pun ada. Bakar buntut ayam pun ada. Ya, penuh sudah parking. Sini pun banyak penuh dengan parking. Di tepi jalan pun penuh parking. Ya, polis trafik ingin bersedia untuk menyambut ataupun ketibaan Datuk Sri Panglima Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Mari kita tengok keadaan di sini. Ya, penuh dengan parking. Orang ramai pun berpusu-pusu datang untuk menunggu ketibaan Datuk Sri Panglima Anwar Ibrahim untuk meresmikan hidroelektrik
yang disambung ke Sungai Hulu Padas, yang terdapat yang berada disambung ke Sungai Hulu Padas, Lubuk Mancam. Anggota polis pun ramai di sini, menunggu ketibaan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Panglima Anwar Ibrahim. Anggota Rila pun ramai menunggu ketibaan Datuk Seri Panglima Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, untuk meresmikan hidroelektrik yang disambung ke Sungai Padas di Lubuk Mancam. Ketibaan Datuk Seri Panglima Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Kita mendoakan perjalanan majlis sejarah untuk Aduh, menunggu ketibaan Datuk Seri Panglima Anwar Ibrahim,
tidak lama lagi dia sampai dalam jam 9. Sekarang dalam perjalanan Tibaan Datuk Sri Panglima Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Sidang hadirin sekalian mengumumkan ketibaan pemimpin nomor 1 negara yang terhormat dan Sri Panglima Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri bersama-sama yang terhormat Sri Panglima Haji Wajidin Haji Nur Ketua Menteri Sabah diiringi oleh pemimpin jemputan yang lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ahli Dewan Undangan Negeri N41 Liawan, yang berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Datuk Kitingan, Timbalan Ketua Menteri Sabah, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, yang berhormat Datuk Armizan bin Muhammad Ali, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, yang berhormat Datuk James Ratib, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, yang berhormat Datuk Seri Panglima Surveyor Haji Safar bin Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, yang berhormat Datuk Rubin Balang, Pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Negeri Sabah, SEDCO, Ahli Dewan Undangan Negeri N43, Temabung, yang berbahagia Datuk Mahzan bin Mahyudin, Setiausaha Persekutuan Sabah, yang berhormat Datuk Robert Kawing alias Nordin, Pembantu Menteri Kerja Raya Sabah, yang berhormat Tuan Ridwan Rubin, Ahli Parlimen T181 Tenong, yang berbahagia Tuan Mas Syazwan bin Mas'ud, Pegawai Daerah Tenong, yang berbahagia Datuk Azmir Abdul Rahman, Pengerusi Upper Padas PAUM Sendirian Berhad, Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Energy Corporation Sendirian Berhad, yang berbahagia Datuk Insinyur Paul Hating Tai, Timbalan Pengarah Urusan Kumpulan Pemuda Berhad, yang berbahagia Encik Lim Chin Hong, Pengarah Kerjaya Kagum High-Tech JB Sendirian Berhad, yang berhormat Pembantu-Pembantu Menteri, Ahli-Ahli yang berhormat, yang berbahagia Datuk-Datuk, Ketua Kejabatan Negeri dan Persekutuan, Ahli-Ahli Lembaga Pengarah Sabah Energy Corporation Sendirian Berhad, Pihak Pengurusan Pemuda Berhad dan Kerjaya Kagum High-Tech JB Sendirian Berhad, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Pucatana Empangan Hidroelektrik Hulu Padas, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi mengenali dan lebih dekat projek berkapasiti mega ini yang pastinya membawa pelbagai manfaat pada sosioekonomi negeri Sabah, negeri di bawah Bayu, kita sama-sama ikuti paparan video montaj mengenai empangan hidroelektrik Hulu Padas. Saksikan. Dari alam semula jadi menghijau hingga ke pelbagaian budaya yang unik, Sabah memiliki keindahan alam tropikal yang tiada tolak bandingnya. Pembangunan infrastruktur memainkan peranan yang penting dalam mencapai kemajuan di Sabah. Kini, Sabah bersedia untuk memacu perkembangan sosioekonomi yang lebih pesat dengan pembinaan projek empangan hidroelektrik Hulu Padas. Projek empangan hidroelektrik Hulu Padas ini dirancang pembinaannya di sepanjang Sungai Padas, Tenong. Empangan ini akan dibina pada takungan sempit seluas 660 hektar di hulu Sungai Padas yang merangkumi kawasan tanahan air seluas 1,905 km persegi. Ciri utama projek ini ialah empangan tinggi roller compacted concrete setinggi 125 meter. Alur limpah empangan akan memastikan pelepasan air ke hilir berlaku secara terkawal. Aliran air akan memasuki terowong headways sepanjang 9.3 km sebelum mencapai ketinggian 250 meter untuk menghasilkan tenaga kinetik yang memacu turbin stesen utama, seterusnya menghasilkan kuasa elektrik. Empangan ini mempunyai kapasiti terpasang 187.5 MW. Selepas pentauliahan, projek hidroelektrik Hulu Padas ini akan membekalkan 15% kuasa tambahan kepada jumlah kapasiti bekalan elektrik sedia ada bagi Sabah. Setelah selesai pembinaannya, projek ini bakal merangsang pertumbuhan sosioekonomi melalui penambahbaikan infrastruktur, pembukaan peluang pekerjaan dan pembangunan komuniti demi kemakmuran masa depan dan kelestarian rakyat Sabah.
air terkawal sebanyak 6,000 juta liter sehari daripada projek hidroelektrik ini. Air ini menjadi sumber bekalan air terawat skim bekalan air Ulu Padas. Projek hidroelektrik Ulu Padas dan skim bekalan air Ulu Padas. Digalas dengan semangat profesionalisme yang tinggi dan penuh dedikasi. Saya juga percaya mandat dan kepercayaan ini adalah terbit daripada keyakinan Kerajaan Negeri Sabah berdasarkan prestasi syarikat dan sumbangan ekonomi Sabah tahun daripada ACC pada pembangunan negeri Sabah selaku antara GLC utama di negeri ini. Selain itu, projek ambangan hidroelektrik Ulu Padas ini juga adalah sejajar dengan alat tuju ACC dalam menerokai peluang baru di dalam sektor tenaga boleh diperbarui dan juga aspirasi kerajaan negeri melalui plan pembangunan alat tuju Sabah Maju Jaya. Mana kepentingan projek ambangan tidak dapat disangkal dan dinafikan lagi. Oleh yang demikian, pihak ACC bersama rakan-rakan kongsi projek ini beri. Seterusnya, majlis kini mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Jimin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih Saudari Pengerusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam akan menjadi asas untuk kejayaan lebih besar dalam menangani isu kekurangan tenaga elektrik untuk Sabah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haring kemenangan. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Jimin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, di atas ucapan yang penuh bermakna sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, kini dengan penuh takzimnya, majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Pecah Tanah Ambangan Hidroelektrik Ulu Padas. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat bersama-sama pada pagi ini, dan saya ucap penghargaan kepada Ketua Menteri Seri Haji Tino kerana terus menggesa dan mendesak saya supaya dapat bersama di meluncurkan dan bersama dan pecah tanah projek yang sangat penting dan kritikal di Sabah ini. Saya juga ada kehadiran kepada Ketua Menteri Datuk Sri Jafri Kitingan, Menteri Mizan dan Menteri Negeri Datuk Anwar Ayub, dan sahabat lama saya masa itu saudara yang YB bin Malang, sudah waktu cucu kaum saudara. Projek ini sebenarnya ditekankan oleh
Datuk Sri Haji sebenarnya ini menunjukkan bahawa bukan sahaja projek itu diluluskan, tetapi dipercepatkan prosesnya dan seluruh jentera, sama ada pemantauan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, kita harus kerahkan supaya jangan bagi apa alasan untuk melengahkan pelaksanaan projek. Kadang-kadang kita pecah tanah, tapi projek pelaksanaan itu selalu tertangguh. Dan tertangguh projek itu, dia ada dua kesan. Satu, kos meningkat, dan satu lagi, harapan rakyat untuk memperolehi kemudahan elektrik dan air itu akan juga tertangguh. Sebab itu saya mau contoh dalam hidroelektrik Hulu Padas ini supaya pelaksanaan itu disegerakan dan semua pihak pantau supaya tidak ada alasan yang diberikan untuk melengahkan. Malah kalau tanya saya akan jawab unjuran awal itu harus diubah kerana projek ini kritikal, mendesak dan harus dipercepatkan dan disiapkan dengan lebih cepat supaya memudahkan dan memberikan keselesaan kepada rakyat. Itu sikap kita sekarang. Dan saya ambil kesempatan ini untuk menekankan bahawa andaian kadang-kadang sebahagian dari teman-teman kita yang masih mempertikaikan bahawa tidak ada keprihatinan tentang pembangunan di Sabah dengan pelbagai andaian, itu tidak benar sama sekali. Malah saya berulang kali bincang keperluan kemudahan elektrik dan air yang segera dan kita luluskan. Kalau ada proyek yang segera kita luluskan supaya mengurangkan beban. Ada yang bangkitkan jalan-jalan melompat. Bila saya dengar tahun ini kita berikan peruntukan khas supaya jalan-jalan berlubang di Sabah atau di Perlis mana saja diberikan peruntukan khas, tidak melalui tender supaya dipercepatkan untuk kemudahan rakyat. Maka tidak ada keputusan yang memilih umpamanya untuk Sabah dan tidak untuk Selangor, tetapi keputusan kita itu bagi seluruh negara. Kerana kita bertanggungjawab untuk menjaga keselesaan rakyat di seluruh negara. Begitu juga tentang bekalan elektrik. Dibangkitkan terputus-putus di sana sini, terutama mungkin di kawasan Tawau. Maka kita undi, dia tidak mudah. Dia kena tunggu macam hidroelektrik dengan masa 2, 3, 4 tahun. Begitu juga bekalan air. Di sementara itu apa yang kita kerjakan? Kita dapati ada syarikat yang menyiapkan dana kuasa elektrik sementara di atas kapal. Dan kita sedang bunding supaya dipercepatkan. Dan ini khusus diberikan hanya untuk Sabah, untuk dalam program kita ini. Dan mudah-mudahan ini dapat diputuskan. Kalau kos itu mendesak, kita akan segera. Saya ambil kesempatan ini juga untuk menjelaskan. Ya. Dan kebetulan saya juga Menteri Keuangan. Bila kita memutuskan masalah Sabah dan Sarawak ini dibangkit selalu Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Saya kata perjanjian itu dibuat oleh bapa-bapa kemerdekaan kita. Kita warisi. Ini perjanjian. Perjanjian itu wajib ditunaikan. Tapi terlambat dengan berbagai alasan. Jadi sebab itu saya telah mengarahkan Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadilah untuk memfokuskan soal, menyegerakan apa yang perlu. Dan apa yang kita lakukan dalam 1 tahun ini, dalam Nizam telah jelaskan beberapa kali, itu lebih pantas daripada puluhan tahun sebelumnya. Kuasa elektrik diserah. Elektrik diserah balik ke Sabah. Kuasa meluluskan projek-projek kecil diserah kembali kepada Sabah. Projek-projek yang tertangguh dikembalikan. Dan saya tidak akan ulang kerana hal ini telah disebut. Tapi saya nak jelaskan kerana ada tokoh-tokoh politik Sabah yang gunakan cerita ini untuk menarik minat orang Sabah. Gunakan sentimen. Kalau ada fakta, saya tidak ada masalah. Saya juga
pengkritik kerajaan terkenal dulu. Jadi kalau orang kritik saya tidak masalah. Tetapi kalau dia putar balik kenyataan, memasukkan fakta, saya terpaksa jawab untuk pertahankan keputusan itu. Terus saya percaya hubungan saya sangat baik dengan Ketua Menteri Zia Diji dan dan hubungan baik itu memudahkan. Dia bukan minta projek kepada saya, bukan untuk projek keluarga dia. Dia bukan minta kemudahan untuk dia pribadi, tapi dia minta projek untuk rakyat. Hubungan baik antara negeri dan persekutuan itu membantu mempercepatkan projek dan keselesaan rakyat Sabah. Dan oleh itu, kalau kita bandingkan, cara ini dibangkitkan. Katanya, projek di Sabah ini sebagai negeri besar dengan berbagai masalah lebih kecil dari Pulau Pinang. Itu disebut oleh ahli parlimen dan juga mantan speaker, mungkin saya tidak tahu. Dan ini yang satu kenyataan yang palsu. Untuk 2024 pembangunan belanjawan untuk pembangunan di Pulau Pinang 1,4 bilion ringgit. 2022 1 bilion ringgit. Di Sabah, ingat, 1 bilion ringgit 2022, 1,4 bilion ringgit 2024. Itu untuk Pulau Pinang. Untuk Sabah 2024, 6,8 bilion ringgit 2024. Ini jumlah tertinggi dalam sejarah. Karena saya dengar pandangan kawan-kawan. Bukan kerana saya bagi kelulusan khas pada Sabah, tapi kerana Sabah memerlukan kemudahan-kemudahan, bekalan air, bekalan elektrik, jalan-jalan, dan sekolah, dan kemudahan-kemudahan asas yang lebih dari negeri lain. Jadi kita beri perhatian. Jadi kerja kita wakil rakyat kepada negeri atau parlimen bukan gunakan untuk menghasut supaya ada sikap benci pada persekutuan. Sebab apa nak benci? Orang yang dulu tak buat kerja, kamu sokong. Dulu kamu minta sedikit. Masa itu sebagai mereka itu dalam kerajaan persekutuan. Malah masa itu ada juga dalam kerajaan negeri. Dia tak sibuk. Sekarang bila kita cuba bantu rakyat Sabah, dia gunakan ini untuk mainkan sentimen. Saya tidak setuju. Kerana ini fakta dia. Boleh dia tak? Di Pulau Pinang ada projek katanya 10 bilion. Itu projek yang dibiayai oleh swasta, bukan persekutuan. Ada projek yang dia dibuat, yang dibiayai oleh swasta. Yang saya fikir ini apa tanggungjawab kerajaan persekutuan. Jadi saya nak jelaskan ini supaya boleh kritik, boleh nak tarik sokongan rakyat Sabah, tapi tidak boleh menipu dan mendustakan kenyataan seperti mana yang dibuat oleh pemimpin PAS di Semenanjung. Jangan belajar dari mereka. Mereka pecah belah kita. Dan saya jelaskan kalau itu yang untuk pembangunan, untuk pengurusan operating expenditure, begitu juga di Sabah. Saya kata pembangunan 68.40 bilion ringgit untuk pengurusan 7,844 bilion. Jadi berapa peruntukan 1 tahun untuk Sabah? 16,217 bilion ringgit. 16 bilion ringgit. Dan ini besar. Ya, di antara adalah peruntukan terbesar untuk mana-mana negeri dan negara. Tapi kalau orang tanya sebab apa Sabah, ada di parlimen dari pembangkang PAS dan Bersatu kritik saya. Mengapa diberikan lebih pada Sabah? Saya jawab di parlimen, sebab Sabah ketinggalan. Ya, merdeka bersama Malaysia 1963. Masalah bekalan air, elektrik itu lebih serius di Sabah ketimbang atau berbanding dengan beberapa negeri di Semenanjung. Maka projek di Sabah kita tambah.
sekolah, klinik kesihatan. Itu kita lakukan dan saya jawab. Dan ahli Parlimen negeri Sabah dengar bagaimana saya dapat pertahankan keputusan memberi peruntukan terbesar bagi negeri Sabah. Yang saya sebut tadi, yang dibangkitkan ialah LRT di Pulau Pinang yang saya umumkan. Tapi LRT itu bukan projek kerajaan persekutuan. Projek kita luluskan, tapi dijalankan oleh swasta bersama kerajaan negeri. Baik. Tapi yang saya sebut ini tak termasuk Pen Borneo Highway. Pen Borneo ini perancangan dah 10 tahun tersangkut-sangkut. Hampir siap di Sarawak, tetapi lambat siap di Sabah. Di antara lain ada masalah keputusan kerajaan negeri terdahulu dan juga masalah kontraktor. Sebab itu saya beritahu Ketua Menteri Haji G dan saya terima kasih kerana dia setuju. Kita buat keputusan kontraktor yang lebih telus, lebih transparan. Kalau kita campur tangan sangat soal kepentingan politik dalam kontraktor, inilah gaji yang disabak. Kalau sangkut-sangkut, orang lain hampir siap, kita masih belum siap. Berapa jumlah projek Pen Borneo seluruhannya? 15 bilion ringgit. Ya bukan murah. Jadi keputusan kita dengan kerjasama dan sokongan kerajaan negeri ialah meneruskan segera, dan saya minta selain daripada Menteri KKR, Berjaya, Datuk Alexander Natalinggi, juga Datuk Seri Fadilah Kementerian Perdana Menteri yang memantau keseluruhannya, dan saya bagi kuasa penuh kepada mereka menyegerakan, ya, bukan masalah peruntukan lagi, peruntukan telah diluluskan, dan saya akan pastikan projek jalan dan kita bayar untuk menyiapkan projek ini. Jadi kita pada akhir memutuskan dan tender kontraktor yang diberikan bukan kerana hubungan dia dengan saya atau mana-mana wakil rakyat, tapi mesti ada prestasi. Kerana projek ini terlalu lama tertangguh dan tidak bersabar. Tuan Duli Yang Maha Mulia Yang Bertuan Agong adakan projek Kembara Borneo, dan dia sendiri lihat, ya, kemajuan projek-projek ini. Tentu dia tanya sebab orang Sabah mengeluh dan sebagainya, tak tahu puncanya. Puncanya itu kontrak, dan kontrak ini kadang-kadang terlalu banyak campur tangan luar. Jadi saya beritahu sebab kepada Tuan Duli Yang Mulia, saya akan pastikan kontrak itu dilakukan dengan lebih terus seperti mana berlaku di Sarawak dan dijalankan dengan lebih baik. Dan saya tegaskan semula, saya hargai sikap dan pendirian Ketua Menteri Datuk Seri Haji G yang sealera dengan pandangan kita. Yang utama adalah pembangunan sebaik dan secepatnya bagi rakyat negeri Sabah. Terima kasih Kerajaan Negeri Sabah. Baik, jadi hari ini kita saksikan satu projek yang besar, dan saya nanti masih sebab dia datang ke tempat Robin Balang ni, kawan lama saya. Walaupun masa saya kenal dia lebih kurus daripada sekarang. Tetapi selain daripada itu, saya gembira kerana dapat bersama-sama dalam majlis ini, dan seperti mana saya tekankan di peringkat awal dan juga kepada Datuk Anwar tadi, kita perlu beri perhatian supaya jangan lagi projek-projek ini terlewat dari jadual dan tergendala. Projek ini pertamanya sangat penting, tetapi lambat dan terlalu lambat dilaksanakan. Jadi patut disegerakan. Dan saya kalau pihak persekutuan dan Datuk Seri Haji G, peringkat negeri, akan lakukan apa saja yang munasabah dan baik untuk mempercepatkan pelaksanaan projek ini, kerana ini sebagai contoh bagaimana kita dapat laksanakan dengan efisien. Negara kita sekarang ini alhamdulillah punya prestasi yang baik. Saya banyak keluar negara, mesyuarat ASEAN atau mesyuarat APEC baru ini di San Francisco, dunia Arab, itu pengiktirafan sangat baik, pelaburan sangat tinggi. Dan tiap kali saya bicara soal pelaburan, saya tidak pernah tinggalkan perlunya sama ada pelancongan atau pelaburan ke negeri Sabah.
Dan malah Datuk Jeffrey Kitingan ikut saya ke New York untuk sedangan baru pasal 1. Tapi sementara saya mesyuarat dengan pelabur-pelabur, bakal pelabur yang minat di Sabah ni, dia pula sakit duduk dalam bilik. Ini masa tu hal dia wakil Sabah. Jadi susah payah dia terus dari Kota Kinabalu ke New York. Kita buat mesyuarat, dia tidur di bilik kena sakit masa tu. Bukan salah dia sebenarnya. Jadi doktor saya terus jaga dia. Tapi alhamdulillah dia sihat sekarang. Tapi dia tahu bagaimana kita gunakan ruang sepenuhnya bawah minat. Dan sekarang ini, seperti sudah tahu, pelaburan sudah ratus bilion ringgit. Tetapi semua akan tanya, air ada, elektrik ada, jalan bagaimana, pelabuhan bagaimana. Ini semua soalan yang kita kena jawab segera supaya dapat menarik. Kita lihat umpamanya Sabah dari segi pelancongan sekarang ini peningkatannya hampir sekarang nomor 1 di Malaysia. Minat pelancong datang ke Sabah. Dan arahan kita yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri itu utamanya ialah memberi kemudahan yang lebih baik. Immigration, custom, percepatkan supaya orang datang dengan selesa. Saya baru-baru ini jumpa Presiden Korea. Dia kata, wah, Kota Kinabalu dia sebut. Bagus, saya kata, bagaimana Presiden tahu? Dia kata, ya, keluarga dia berdatang bercuti ke Kota Kinabalu dan dia anggap di antara terindah yang pernah dialami di rantau dan malah di dunia ini. It's a superb place. It's a fascinating place. I tell who told you? With my family members. Because when they came to Kota Kinabalu and visited areas in Sabah, it is fascinating to them. They have never seen such beauty, such cleanliness, and more importantly, the friendliness of Sabahans towards foreigners. Jadi kita harus memanfaatkan ini semua, dan kalau diperlukan pada satu terminal baru untuk mempercepatkan, saya beritahu kepada Ketua Menteri, insyaAllah saya akan bincang supaya kita tambah terminal di lapangan terbang Kota Kinabalu. Ini sahabat saya Rubin Bala memang ini bukan masalah di saya. Dah lama tak jumpa. Kemudian dia jumpa dia bagi juga nota kecil. Dia kata, dulu saya pernah datang sini 1994, mesti dia sambut ke kempen tu dia. Tapi dia kata, rumah panjang dan lansaran murut, pekan kemabung, tenung dan kemabung, tenung. Jadi perlu sedikit lagi tambahan rujukan. Ini jadi sahabat. Jangan dibawa kuih-kuih yang dia bagi gini. Jadi dia minta sedikit peruntukan, nanti saya akan segerakan. Dia minta tu banyak sikit, tapi tak apa, saya luluskan 2 juta ringgit dulu. Itu untuk rumah panjang kan? Untuk siap kita pergi tengok insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih khususnya kepada Ketua Menteri dan Perdana Menteri yang memberikan kesempatan yang bersama-sama untuk memberikan sedikit penjelasan dan baik dari segi projek, saya sebut tadi Pembodio, air, elektrik dan segera kemudahan elektrik dan beberapa kemudahan asas yang telah kita luluskan, tapi kita kena pantau pelaksanaan untuk tahun depan disegerakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berhormat Perdana Menteri. Mohon wakil yang berhormat Perdana Menteri kekal berada di atas pentas. Baiklah, majlis ini diteruskan dengan mempersilakan yang berhormat Ketua Menteri Sabah dan tim hormat yang lain di kursi utama naik ke pentas bersama-sama dengan yang berhormat Perdana Menteri bagi menyaksikan upacara menandatangani plak yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri
dan juga yang berhormat Ketua Menteri Sabah. Dipersilakan. Zerin. Tengah sikit. Baiklah, hadirin yang dihormati sekalian, kita berikan tumpuan pentas utama. Yang berhormat Perdana Menteri bersama-sama dengan Yang berhormat Ketua Menteri Sabah akan menandatangani plak simbolik terbuterainya Majlis Pecah Tanah Empangan Hidroelektrik Hulu Padas pada hari ini. Kita berikan tepukan yang paling gemuruh hadirin sekalian. Terima kasih mengucapkan dan sebagai tanda penghargaan untuk majlis yang cukup kilang gemilang pada pagi yang amat bermakna ini, majlis dengan ini ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Anwar Ayub untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sambil disaksikan oleh tim-tim kehormat yang lain di pentas utama, dan seterusnya penyerahan cenderamata kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Jipin Haji Noh, Ketua Menteri Sabah, oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sambil disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan tim-tim jemputan yang lain. Persilakan. Habis. Ana. Kita persilakan Datuk Seri. Baik, kita saksikan kini penyerahan cenderamata oleh Yang Berhormat Datuk Anwar kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Zerin. Kepada Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Jipin Haji Noh, Ketua Menteri Sabah, sambil disaksikan oleh tetamu terhormat dan tim-tim jemputan yang lain. Kita berikan tepukan gemuruh hadirin sekalian. Terima kasih diucapkan. Baiklah, kita berikan laluan kepada rekan media dan juga foto rasmi untuk merakamkan gambar kenangan pemimpin nombor 1 Malaysia bersama tim-tim kehormat yang lain. Dipersilakan. Desember 2023, hari yang pastinya dalam sejarah untuk kita di negeri Bawai. Baiklah, kita persilakan. Hadirin yang dihormati sekalian, inilah dia saatnya projek empangan hidroelektrik Hulu Padas merupakan usaha yang besar bertujuan untuk menyediakan Sabah dengan sumber tenaga yang boleh dipercayai sekaligus diperbaharui. Baik, kita berikan laluan kepada juru foto rasmi dan rakan-rakan media terlebih dahulu untuk merakamkan detik manis ini. Satu lagi lakaran sejarah untuk negeri Sabah, negeri di bawah baik. Dan empangan ini dengan kapasiti sebanyak 187.5 megawatt akan memberikan sumbangan besar kepada grid bekalan tenaga elektrik dan air di negeri ini. Baik, kita berikan laluan seketika untuk rakan-rakan media. Itu dia. Kita berikan tepukan yang gemuruh hadirin sekalian. Upacara pecah tanah empangan hidroelektrik Hulu Padas ini sedang dijayakan. Baik, kepada DFV hormat, kita mohon untuk berikan laluan seketika kepada rakan-rakan media dan juga juru foto rasmi yang ditugaskan untuk mengambil gambar momen paling bermakna pada pagi ini. Kita berikan tepukan yang paling gemuruh sekali lagi. Cuaca yang cukup baik sekali, seolah-olah merahmati. Tuhan merahmati perjalanan satu lagi majlis yang penuh bermakna.